adalah bersabitan dengan isu pembelian 38 Electrical Multiple Unit EMU 6 gerabak ya, yang bakal menyaksikan kerajaan akan kerugian atau membayar lebih sehingga ke tahap 500 juta lebih daripada apa yang sepatutnya dibayar berdasarkan tender pertama yang pernah dikeluarkan ya oleh Kementerian Pengangkutan juga pada tahun 2008, yang ketika itu perolehan adalah untuk 8 EMU unit, 3 gerabak, 3 coach, 3 kereta, 3 cars ya. Tetapi apapun sebabnya yang hari ini kami minta diperjelaskan oleh Kementerian Pengangkutan, ia telah dibatalkan dan langsung syarikat yang sama yang ditawarkan dalam bidang pertama ataupun dalam tender pertama, syarikat Zuzu ya, Electric Locomotive Company Limited daripada negara China, daripada 8 pembidah mereka yang dapat, tetapi tidak dikeluarkan LOA pada saat-saat akhir. Kemudian ketika Perdana Menteri Datuk Seri Najib mengambil alih dan diletakkan dalam 6 NKRA itu pengangkutan, lalu diminta atau dirubah speknya menjadi bukannya 6 kereta 6 coach, tetapi menjadi bukan daripada 3 kepada 6 coach untuk mengambil kira ya tuntutan pengangkutan. Baik, itu adalah munasabah. Tetapi apabila kita memerhatikan persoalan harga, ketika dalam tender pertama ianya ringkasnya adalah 1 unit kereta itu harganya 14 juta. Okey, 14 juta. Tetapi dalam rundingan langsung kepada syarikat yang sama, yang di sana saya terangkan dalam penulisan saya ini, ada sedikit, memang ada perubahan-perubahan speknya, contohnya seperti CCTV, slide ataupun distribution panel, itu semuanya. Kita ambil kira lah semua perubahan-perubahan spek. Tetapi menasabah kalau kita angkat kepada 30 juta satu unit. Tetapi dengan harga hari ini yang disebutkan sendiri oleh Timbalan Menteri ya, ketika membuat jawapan kepada YB Tumpat 2 hari yang lalu, ia telah menjadi 48 juta satu unit. Yang dengan kata lain akan berlaku pembayaran lebihan sebanyak hampir 500 juta. Ini ringkas ceritanya. Lalu pada penghujung penulisan saya ini, saya mengingatkan menteri dan kementerian dalam usaha kita ya menampilkan satu delivery system yang lebih baik, mengelakkan ketirisan dan kebocoran, maka perkara ini pertama-tama perlu di withhold dulu. Jangan dikeluarkan letter of award LOA lagi kepada syarikat Zuzu Lokomotif tersebut, kerana syarikat yang sama telah menjack up ya harga yang lebih daripada 18 juta satu unit. Kalau mengambil kira forex, mengambil kira foreign exchange, mengambil kira apa jua yang lain, dia tidak seperingkat itu ke tahap itu ya. Jadi dengan kata lain, kita mahu LOA itu di withhold. Sebab itu kalau kita dengar Sri Gading Kinabatangan semalam membicarakan perkara yang sama ketika saya berbahas perkara ini. Tetapi saya tidak tahu mengapa mereka tidak adakan sidang akhbar, lalu saya terpaksa mengadakan sidang akhbar pagi ini. Keduanya, kita mahu perkara ini segerakan ya, penelitiannya, siasatannya oleh jawatankuasa kira-kira awam, PAC, Public Accounts Committee. Kerana nyata di sana banyak perkara yang kami telah bahaskan yang tidak boleh kami faham mengapa perkara-perkara itu, kecuali di sana ada perkara-perkara yang tidak telus yang sedang berlaku. Mengapa kementerian sendiri pergi kepada Zuzu, dan kalau pergi mendapat harga yang lebih baik tidak apa, tetapi pergi ke negara China membuat rundingan langsung direct nego, tetapi harganya keparas 48 juta yang saya sebutkan tadi, hampir 500 juta lebihan bayaran itu. Dan ketiganya, kalau perkara ini terus diteruskan, maka kami akan mengangkat isu ini ke SPRM, dan oleh kerana itu kami merasakan perkara ini perlu diangkat dalam suasana kita mahu memulakan RMK 10. Dan RMK 10 ini jangan jadi seperti RMK yang lain, dan jangan jadi menjadi seperti mana program-program pembangunan yang lain.
yang mengakibatkan taxpayers money angus dan tiris bocor seperti ini, and we could no longer accept this, and we could no longer stomach this. Sebab itu I wanted to do a bipartisan sidang akhbar kalau boleh, kerana ini adalah isu rakyat, ini adalah isu dana dan taxpayers money yang membayar cukai, yang hari ini kalau kita lihat, kalau beginilah caranya, dan yang lain itu tak perlu saya sebutkan. Whatever is happening by way of others yang telah kami bahaskan semalam dalam penggulungan Menteri Kewangan, dan hari ini kita tunggu Perdana Menteri untuk membuat penggulungan. Jadi semalam semasa Menteri menjawab, dia ada menyebutkan tentang isu fast track, maknanya mereka memerlukan gerabak ini dengan cepat. Itu lagi satu isu kenapa harga itu naik berlipat kali ganda. Tapi seperti yang dikatakan oleh yang berhormat Kuala Selangor, iaitu kenaikan tu tidak munasabah, maknanya kita tidak boleh terima kenaikan yang begitu banyak mendadak dalam masa 2 bulan. Saya ingin terus terang sebutkan, kalaulah tender yang pertama itu ditangani dengan baik, it could have been delivered well within 24 months. Sengaja tidak dikeluarkan LOA itu kepada syarikat yang sama, sengaja. Dan selepas daripada itu bercakap tentang fast track. Now what fast track are they talking about? NKRA. Kalau tidak di fast track kan pun jangan mengorbankan dana rakyat seperti ini. This excuse of fast track has always been the very lame excuse, the convenient excuse given. But for the future, we MP Pakatan ni, khususnya daripada PAS ni 3 pagi ni, we are not going to tolerate this anymore, because the rakyat is shortchanged on mega project like this, and procurement, especially defence, and juga Ministry of Transport. Kalau ikut cara procurement government, biasanya kalau kita menukar spesifikasi, kita kena keluar lagi satu tender dengan spesifikasi yang baru itu. Tapi kenapa kalau ini tidak berlaku kepada kes ini? Jadi kita nampak pentadbir kita di peringkat bawahan diminta mengikut satu SOP, tetapi pihak kerajaan sendiri atau pihak kementerian peringkat tertinggi taking things for granted. They are not following the procedures they have set for the untuk pengurus di peringkat kerajaan yang bawah. Jadi kita rasa ini adalah satu perkara yang open to abuse, dan memang menjadi tanggapan rakyat. Ini semua projek fast track, cepat, mega projek ini adalah untuk mengisi dana tabung UMNO itu sendiri. Ini saya cakap betul lah, kalau kita ini adalah persepsi rakyat. Jadi kalau rakyat salah, jangan disalahkan rakyat. Satu lagi projek saya nak sebut ada projek LRT di Putra Line dengan Ampang Line yang akan pergi ke Kelana Jaya dengan lagi satu di Puchong itu. Kita ada masalah di situ sebab Timbalan Menteri mengatakan dan bila saya bertanya, kerajaan telah mengambil satu dana loan sukuk 17 Islamic bonds. Untuk saya tanya di mana, sebab tidak dibentangkan di dalam bajet kita tahun lepas, di mana dana ini akan datang, sebab tidak ada dalam bajet. Dia sebutnya kerajaan telah mendapati bond sebanyak 17 bilion. Jadi dia minta kita jangan terlalu banyak membuat objection penduduk punya minta, YB pun tolong jangan, sebab kita nak ambil sukuk nanti nak kena bayar interestnya, jadi intangible cost. Jadi kenapa projek fast track ini merugikan rakyat? Sebelum kita membuat satu projek mega begini, bukankah patut kita ada kajian menyeluruh dahulu? Diperbahaskan di Parlimen. Perbahaskan dan sebagainya. Tiba-tiba mereka hanya mengumumkan projek itu dan projek ini untuk bahasan yang teliti dan memang tidak telus. Kita nak tahu, misalnya di projek LRT di extension penjajaran Kelana Jaya, kita minta pihak kerajaan negeri melalui ATBT NDSA minta supaya jajaran itu mengikut pandangan TBT, kerana dia akan lalu kepada kawasan lebih padat. Tetapi mereka memilih satu jajaran lain, katanya sebab ada pertambahan 2.1 km dan ini akan menyebabkan kos meningkat 500 juta. Tetapi justifikasi untuk peningkatan kos itu tidak ditunjukkan kepada kita. Jadi you just don't build
LRT through an area where tidak ada kepadatan penduduknya. Jadi apa guna kita, are we just building for the sake of building, or we are building for the sake of the rakyat? So that's the question.